welcome to another episode of Hustle Hasil. Kami host kita, Ara Bird. And hari tu, kita berada di Sri Gedong Songket untuk berjumpa dengan salah seorang daripada local heroes atau idola kami, Ramtini Waiti, and find out how she managed to build an entire empire in her own backyard. Again, I don't know about you, tapi kami mau pergi nangga macam ni, hustle menghasilkan hasil. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Hustle, 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 hustle. Hari tu kita di Sri Gedong Songket ataupun sebuah empire yang dibina oleh tetamu kita hari tu, Ramtini Waiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Tini? Baik. Idola kami tu idola kami di Sarawak tu. Boleh sih tak ceritakan sedikit tentang perjalanan kita daripada first kita interested dengan songket sampai kita terbinalah Sri Gedong Songket tu. Okey. Kami cerita sikit ya. Mendeka dalam tenunan songket tu kami dah hampir 15 tahun. Jadi kami start mula belajar menenun songket di Pusat Kraft Tangan Kuching, Sarawak. Masa umur kami baru 20 tahun lah. Jadi selepas kami belajar dekat Kraft Tangan Sarawak, kami telah diambil orang sebagai penenun di Yayasan Tuanku Nur Zahirah. Dan kami berkhidmat di sini dalam 3-4 tahun. Lepasnya kami habis kontrak bersama Yayasan Tuanku Nur Zahirah, kami ke Tanoti House pun diambil sebagai penenun. Dan selepas di Tanoti House, kami resign, berhenti pada tahun 2013. Dan 2014 kami mula bergerak solo lah, bertenun, mencari tempahan di kampung tu je. Okay. Sebab kami pun teman mak bapak kami dah tua, jadi kami ke kampung lah, kembali kampung dan cari rezeki di kampung tu je. Dan bila 2014 kami sentiasa mendapat tempahan dan kami pun carilah kawan-kawan yang dapat membantu kami, tolong kami lah untuk kami menyiapkan tempahan-tempahan. Dan 2015 kami mula berfikir untuk membuat satu syarikat dan kami jadikannya sebagai Sri Gedong Songket. Gedong adalah nama kampung kami yang kami kami dari kampung Gedong dan kami harus angkat nama Gedongnya. Sangat-sangat inspiring ceritanya, and kita mesti tahu yang untuk mengeluarkan hasil tu mengambil masa. Nyamadahnya mula songket tu dah 15 tahun no? Pengalaman lah dalam 15 tahun. It takes time. Hustle takes time, guys. Ada sih dalam perjalanan 15 tahun tu kita mula menenun songket dan membina kita pun empire, mengusahakan tu semua. Apakah kenangan pahit yang manisnya? Banyak sebenarnya. Nang banyaklah kami rasa kenangan untuk mengusahakan perusahaan songket tu. Kita banyak pengorbanan lah. Untuk jadi usahawan yang banyak dikorban kita, korban masa sebenarnya. Sebab kita tahu untuk menenun songket tu nya bukan mudah. Nya ambil masa sampai 2 ke 3 bulan untuk siap satu helai 2 meter sigit kainnya. Jadi kadang-kadang kita punya klien nya mau kainnya cepat. Kita terpaksa kerja yang bulannya 24 jam lah kata orang, tapi kita ada masa untuk rehat. Jadi kita terpaksa bekerja dan ambil masa yang banyak. Jadi kita banyak buang korban masa di sini untuk menyiapkannya, untuk mencepatkannya. Ia di antara kenang-kenangan pahit juga lah. Kira mengorban masa kita dengan family, masa peribadi kita juga pun. Nah, menurut kenangan manis. Manisnya selepas kami mula berkecimpung dalam tenunan usahawan lah, menjadi usahawan craft. Terlalu banyak manis lah. Jadi kita banyak orang datang macamnya rasa proud, macam rasa cik sangka orang semuda kami katanya madah dapat mundekot tidak madah orang tua ajak mualah tu. Saya ada orang muda katanya.
Jadi kami rasa okey, kami ingat ia bukan satu nak dibangga orang bah, tapi si sangka benda ia pun ada orang datang kami yang menangis sebab si sangka ada orang muda, bukan seorang, kami dah temu beberapa orang yang datang peluk kami untuk madah nya rasa benda yang dipolah kami ada orang pola. Jadi terima kasih, mengucap terima kasih sebab kami mengembalikan benda tu katanya. Kini tu nak kami rasa it is sangat-sangat normal untuk orang si kisahlah bawa umurnya muda ke tua ke untuk mencari apa yang bidang yang daknya sepatut ngolah. Dan kadang-kadang tu si perlu ada minat lah. Kadang-kadang kita minat dudi. Terpola kayaknya nang automatiknya masuk jiwa kita. Barunya masuk dalam kita slow-slow lah. Lepas kini tu kami nang si asal mek nang songket kami alu terus falling in love lah kata orang. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Hustle. Macam ni perasaan kita, kita macam dah 15 tahun mula songket kayak masuk ke dalam tu. Kayak ni perasaannya. Tapi mereka kan first kami dapat rumah Melayu tu, kami rasa macam sikit-sikit dah nampak apa yang kami mahu. Faham. Sebab rasanya dari 2015-16 kami mau dapat, kami ada sikit satu ikon lah yang boleh orang tahu kami gambar Melayu pun. Jadi kami minta bantuan kepada pusat kaftangan. And then Sidak approve kan, dan kami dapat juga lah bantuan usaha sama dengan Sidak Kaftangan, dapat juga kami sebuah rumah Melayu tu yang kami bengkel baru kami lah. Sesumbangan Kaftangan. Antara usaha sama kami dengan Kaftangan. Okey. Kayak tu adik-adik cantik tu semua. Yang murid-murid kita kah? Tidak tahu. Mundekot. Hai adik cantik. Sidak tu sebenarnya semuanya asal dari Gedong. Kami ambil, kami melatih belia-belia dari Gedong sebenarnya. Dan Sidak tu pun di antara kawan kami orang pun lah. Jadi kami mbak Sidak tu tolong sama. Dan sampai kini tu lah daerah masih berkhidmat atau masih juga dengan kami di situ. Jadi tu lah Sidak ya. Boleh dikatakan daknya tu antara pelapis-pelapis yang boleh tahan terror di Sarawak kah? Boleh, insya-Allah. Saya di antara terror. Japlo. Apa beza songket Sarawak dengan songket lain? Okey. Sarawak ni sebenarnya ada keunikannya pun. Jadi hanya mundekot penenun yang dapat rasa apa yang membezakan di antara songket luar ataupun songket di Sarawak. Tapi yang paling jelas adalah songket Sarawak hanya mempunyai tekniknya pun. Tempat lain saya dah, kita ada teknik yang tersendiri ataupun ciri khas. Kita mengira benang ya berbeza dari cara tempat lain. Ia di antara salah satunya lah. Dan sikit-sikit kita ada keunikan yang tersendiri apabila jatuh setiap motif dalam setiap kainnya yang ada story-nya di sini. Jadi ada nampaklah keunikannya adalah ada di Sarawak aja. Ya kita jelaskan mungkin kita ada nampak kainnya lah. Tapi dalam knowledge kami, setahu kami pernah diajar yang songket Sarawak tu perbezaannya daripada songket lainnya depan belakang dapat dipakai. Ya di antara certain kain je lah. Ya kami orang panggilnya kain belata. Kain belata. Okey. Kain belata tu di bahagian depan dan belakangnya dapat digunakan bahagian depan dan belakang. Jadi kerana kekemasan di belakang kainnya menyebabkan kita dapat menggunakan di bahagian belakang kain. Jadi kami orang memanggilnya sebagai kain belata. Tempat lain memanggilnya sebagai songket penuh. Nama kami Aimira Syidah. Kami 27 tahun. Kami dah bekerja di situ dalam 3 tahun lebih macamnya. Setakat tu pengalaman kami bekerja dengan bos kami banyak ilmu yang kami dapat dari umur 25 tahun itu sampai 27 tahun tu kami mula nangsi minat menenun. Tapi dah lama menenun, siap sikit kain. Pasal alun berasa puas dapat nyiap sikit kainnya teh. Menenun tu dah kira macam hobi kami. Kami dah minat menenun tu semenjak ialah teh dapat kain yang disiapkan oleh kami teh.
Assalamualaikum. Boleh ngaco sih. Okey. Tu Ra, tu bengkel lama kami sebelum ada rumah Melayu itu. Oh. Okey, yang rumah Melayu yang adalah bengkel kedua kami, bengkel barulah. Tu bengkel lama tu kami start 2017 lagi. Okey, tu adalah bantuan dari Sidak Fama lah dengan kami. I see. Okey. Tok, kita dak nyanang berlatih di situ atau dak nyanang dah start mula? Tidak tu nang dah lama wahiman kami bertemu dengan kami. Kami punya tu munde ikut dalam Sri Gedong Songket ada 10 dukan. Yang tu kami panggil dukan lah, dukan tenun. Dukan, oh. Tempat lain tidak memanggilnya sebagai kek tenun ataupun rumah tenun. Rumah tenun. Tapi di Sarawak ni ada namanya diimpun, ada dukan tenun. Dukan tenun. Jadi kami ada 10 dukan tenun. Sikitnya ada di rumah kami sebab kami menenun di rumah. Kita nak ngambil space diimpun lah di rumah. And then di situ ada 9. Kami ada 10 orang penenun. Okey. Jadi tafsirnya full tenun ni kita ada macam-macam proses. Jadi banyak yang membantu macam kita nanggal sinun, sudah yang membantu. Tu apa tu dah nyambung tu sebenarnya? Kerana menanggannya lain daripada sebelum nak diangkat ke atas dukan tenun, dia perlu banyak proses di depan. Jadi yang kita tahu ni ada untuk menenun ni ada 10 proses. Jadi itu di antara proses hadapan. Tu yang di pola kini itu adalah proses menghubung. Hello, Assalamualaikum. Menghubung tu adalah menyatukan benang-benang yang lagi sekali untuk diangkat jadi macam tu. I see. Okay, bila yang last sekali itu adalah menenun, proses menenun adalah last sekali adalah menenun duduk di dalam tu. Kacak kalau tu ya babe. Dan kak tidak dah berapa lama dah menenun. Setahun lebih dah mula kita tahu. Ya, babe, nanti kita. Okay, Kak. Thank you very much kerana menghidupkan Songket Sarawak nama orang. Ya. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Siknya senang nak senang sis, siknya susah nak susah bro. Siknya senang nak senang sis, siknya susah nak susah bro.